Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kami sempurnakan pentadbiran berterusan yang berkursus isu semasa dan cabaran masa depan, kod GISC 1082. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami secara langsung dan tidak langsung. Semoga Allah memberkati kalian. Hari ini kami akan membincangkan tentang konflik peristiwa Batu Putih yang tercetus di antara negara Malaysia dan juga Singapura. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Zulhakimi Mukfiz bin Muhammad Karmizi, rakan saya Amirul Amri bin Aslah, dan juga rakan saya yang lainnya Nur Syafaf Balkis binti Syukur. Sekarang saya akan serahkan kepada Nur Syafaf Balkis untuk menerangkan tentang sedikit isi kandungan dan juga penceritaannya tentang topik yang ingin kami bentangkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafah Balkis binti Suko dari kelas BM1. Baiklah, dalam video ini kita akan bincangkan tentang kesan dan pengajaran isu Pulau Batu Putih kepada rakyat dan pemimpin negara kita. Jadi sebelum kita membincangkan tentang kesan dan pengajaran tersebut, saya akan menerangkan tentang kronologi Batu Putih ini. Baiklah, untuk pengetahuan semua, Pulau Batu Putih ataupun dikenali dalam bahasa Portugis iaitu Pedra Branca merupakan sebuah batu tunggul yang mempunyai keluasan seperti sebuah badan bola. Pulau Batu Putih ini terletak di Selat Singapura yang menghadap ke arah Laut Cina Selatan. Baiklah, di Pulau Batu Putih ini terdapat satu binaan yang terkenal iaitu Rumah Api Horsburgh. Untuk pengetahuan semua, Rumah Api Horsburgh ni telah dibina oleh pihak British pada tahun 1851 atas keizinan Sultan Johor untuk penghormatan kepada juru hidrografi dari warga Scotland iaitu James Horsburgh. Jadi mengapa kedua-dua buah negara ini berebut-rebut untuk mendapatkan hak ke atas Pulau Batu Putih, iaitu negara Malaysia dan negara Singapura. Jadi yang pertama, untuk pengetahuan semua, Pulau Batu Putih ini dia terletak menghadap ke arah Laut Cina Selatan. Jadi kawasan ini terletak di laluan utama untuk kapal-kapal dagang lalu di kawasan tersebut. Dan seterusnya, kawasan Pulau Batu Putih ini adalah menjadi sumber rezeki kepada nelayan. Dan yang terakhir, pada ketika itu Singapura ingin menambak tanah di sekitar Pulau Batu Putih atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi, bilakah kronologi Batu Putih ini bermula? Okey, pada 21 Disember 1979, bermula kronologi ini apabila Malaysia mengeluarkan peta yang menunjukkan batuan itu berada di kawasan perairan Malaysia. Jadi pada tahun 14 Februari 1980, peta tersebut tidak dipersetujui oleh pihak Singapura dan mereka meminta peta itu diperbetulkan semula kerana mereka berpendapat batuan itu adalah milik Singapura. Pada Februari 1993 dan Januari 1994, berlaku 2 siri rundingan yang diadakan di antara negara Malaysia dan juga negara Singapura. Tetapi rundingan ini gagal untuk menyelesaikan isu Pulau Batu Putih ini. Dan pada 24 Julai 2003, kedua-dua buah negara ini, Malaysia dan Singapura,
berpakat untuk merujuk pertikaian Pulau Batu Putih ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu ICJ. Baiklah, setelah kedua-dua pihak bersetuju, pihak Malaysia dan Singapura bersetuju untuk merujuk pertikaian tersebut di ICJ. Jadi pada pada 23 Mei 2008, ICJ telah memutuskan berdasarkan bukti yang dikemukakan kepada mereka kedaulatan ke atas Batu Putih ini sudah berpindah kepada Singapura pada 1980. Bagaimanapun, ICJ telah memutuskan juga kedaulatan batuan tengah iaitu Middle Rock masih hak mutlak negara Malaysia. Seterusnya pada 5 Julai 2021, pihak Singapura dilaporkan akan mula menambak tanah di sekitar Pulau Batu Putih atas alasan untuk menambah baik kemudahan di Pulau Batu Putih. Jadi Kementerian Pembangunan Negara MND Singapura mendakwa bahawa perkara ini membolehkan kapal berlabuh selain menyediakan kemudahan logistik, sokongan pentadbiran dan komunikasi tambahan. Jadi saya rasa itu saja kronologi yang saya telah bentangkan. Seterusnya saya akan memberi kepada sahabat kumpulan saya, Amirul Amri, untuk menerangkan tentang kesan isu Pulau Batu Putih ini. Terima kasih. Sekarang saya serahkan kepada Amirul Amri bin Aslah untuk menerangkan sedikit demi sedikit tentang kesan konflik ini kepada negara kita. Adakah ia sangat besar ataupun kecil-kecil saja. Jadi saya akan mempersilakan Amirul Amri bin Aslah untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Terima kasih kepada saudari Syafah kerana telah memberi penerangan yang baik tentang perbincangan dia sebentar tadi. Jadi kita akan teruskan dengan kesan konflik isu Kepulauan Batu Putih ini terhadap negara kita. Okey, jadi nama saya Amirul Amri bin Aslah dan hari ini saya akan membentangkan tentang kesan konflik isu Kepulauan Batu Putih kepada negara kita. Okey, jadi kesan-kesannya terbahagi kepada 5 iaitu hilang punca rezeki, nelayan tidak dibenarkan masuk, rakyat meragui kepimpinan pemimpin, impak ekonomi dan perubahan dalam pandangan rakyat. Okey, seterusnya. Okey, ayuh kita ke kesan yang pertama iaitu nelayan tidak dibenarkan masuk. Tidak dibenarkan masuk ke mana? Ke Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih merupakan sumber rezeki nelayan tempatan. Konflik ini telah memberi impak negatif kepada nelayan-nelayan kita, iaitu nelayan di Malaysia. Pulau Batu Putih juga menjadi tempat berteduh bagi nelayan untuk mengelak dari ombak besar dan ribut. Nelayan juga dihalau keluar oleh pengawal pantai Singapura apabila mereka berteduh di situ. Jadi nelayan pergi menangkap ikan untuk mendapatkan sumber rezeki untuk mereka jual kepada pembekal akan jual kepada orang awam akan bagi duit kepada pembekal akan guna duit itu untuk membeli bekal yang lain daripada nelayan. Jadi duit yang digunakan itu akan menjadi upah ataupun gaji kepada mereka. Jadi dengan berlakunya konflik Pulau Batu Putih, nelayan ini mengalami impak yang negatif. Sebagai contoh, mereka tidak boleh sebelum ini mereka boleh berteduh di Pulau Batu Putih untuk mengelak dari ombak besar dan ribut apabila mereka pergi ke laut untuk menangkap ikan. Jadi sekarang Pulau Batu Putih sudah dimiliki oleh Singapura. Jadi apabila mereka berteduh di situ untuk mengelak dari ombak besar dan ribut, mereka akan dihalau oleh pengawal pantai Singapura kerana Pulau Batu Putih itu merupakan hak milik kerajaan Singapura. Okey, jadi kita akan slide ke seterusnya. Okey, kesan seterusnya ialah rakyat akan hilang punca rezeki. Okey, kesan yang pertama dengan kesan yang kedua ini saling berkaitan. Jadi kita akan baca dulu. Pulau Batu Putih menjadi lubuk emas bagi nelayan kerana kawasan pulau itu dipenuhi batu karang yang diduduki oleh pelbagai jenis ikan yang boleh nelayan tangkap. Jadi Pulau Batu Putih itu ia kan sebuah pulau. Jadi bawah-bawah laut tu, di bahagian pulau tu akan ada batu-batu karang lah yang akan diduduki oleh ikan. Jadi apabila ikan tu menduduki situ, senanglah nelayan-nelayan itu ingin menangkap ikan.
Jadi titik yang kedua ialah nelayan tempatan atau di Malaysia tidak dibenarkan untuk menangkap ikan di situ sejak 20 tahun lepas kerana perairan tersebut dikawal oleh kapal peronda Singapura. Jadi apabila Malaysia hilang hak ke atas penjagaan Pulau Batu Putih ini, Malaysia tidak mempunyai hak lah. Jadi ia merupakan hak milik Singapura. Jadi Singapura perlu menghantar pihak peronda untuk meronda kawasan-kawasan pesisiran ataupun sepada air Malaysia, iaitu Johor dengan Singapura. Jadi apabila Malaysia menghantar peronda itu, mereka akan dapati bahawa ada nelayan-nelayan tempatan yang tidak mengetahui bahawa di situ merupakan sempadan Singapura. Jadi mereka akan menangkap ikan tanpa sebarang pengetahuan. Jadi apabila peronda itu mendapati bahawa nelayan tempatan di Malaysia sedang menangkap ikan di kawasan larangan ataupun di kawasan mereka, mereka akan halau mereka. Jadi rezeki mereka akan terbatas lah kerana mereka tidak dapat menangkap ikan dan menjual kepada orang lain. Jadi kita akan ke kesan yang seterusnya. Okey, jadi kita akan ke kesan yang ketiga, iaitu rakyat meragui kepimpinan pemimpin di negara kita. Rakyat mula kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin. Mengapa? Kerana rakyat secara perlahan mulai ragu dengan kemampuan pemimpin-pemimpin Malaysia dalam menyelesaikan isu negara, terutamanya isu luar negara seperti isu konflik Kepulauan Batu Putih ini. Hari ini sikap pemimpin Malaysia yang saling menuding jari, menyalahkan sesama sendiri membuatkan isu ini semakin rumit untuk diselesaikan. Jadi apabila Malaysia terlepas ataupun kalah dalam pemilikan hak ke atas Kepulauan Batu Putih ni, mereka saling menyalah sesama sendiri pemimpin ini. Jadi yang terakhir ialah sikap mengambil mudah dan cuai menjadi faktor Pulau Batu Putih terlepas. Okay, jadi sikap pemimpin yang cuai dan ambil mudah merupakan antara punca ataupun faktor Pulau Batu Putih ini terlepas. Jadi terima kasih, kita akan ke slide yang seterusnya. Okey, jadi kita akan bergerak kepada kesan yang keempat, iaitu impak ekonomi. Jadi konflik Kepulauan Batu Putih ni, walaupun isu ini secara langsung berkaitan dengan kedaulatan wilayah, ada kemungkinan impak ekonomi juga dapat dirasai, terutama jika isu ini mempengaruhi perdagangan dan pelaburan di rantau tersebut. Jadi apabila Singapura dan Malaysia ni, bila mereka bergaduh tentang isu Kepulauan Batu Putih ni, mereka akan mengaruhi perdagangan dan pelaburan di rantau tersebut. Mengapa? Kerana rantau laut di Malaysia bertindih dengan rantau laut di Singapura. Jadi mereka akan menghantar peronda-peronda tersebut jika mereka dapati ada bot ataupun kapal selain daripada kerajaan Singapura ataupun kerajaan Malaysia, mereka akan menghalaunya. Jadi hal ini aktiviti perdagangan dan pelaburan juga tidak dapat berlaku. Selain itu, nelayan juga, apabila nelayan terbatas pergerakan mereka untuk menangkap ikan di Pulau Batu Putih, mereka akan kurang sumber rezeki dan mereka kurang sumber rezeki kerana mereka tidak dapat menangkap ikan, tidak dapat jual kepada pembekal dan pembekal tidak dapat membayar kepada nelayan tersebut. Jadi itu saja untuk slide ini. Kita akan ke kesan yang seterusnya. Okey, jadi kita akan ke kesan yang terakhir, iaitu kesan yang kelima, iaitu perubahan dalam pandangan rakyat. Keputusan ICJ mungkin mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kerajaan dan pihak berkuasa. Penerimaan atau penolakan keputusan tersebut boleh membentuk pandangan masyarakat terhadap kecekapan dan keberkesanan kerajaan dalam menangani isu-isu antarabangsa. Jadi, kesan yang kelima ini saling berkait rapat dengan kesan yang keempat. Mengapa? Apabila ICJ, iaitu International Court Justice ataupun Mahkamah Dunia, memutuskan bahawa Kepulauan Batu Putih ini merupakan hak milik Singapura. Hal ini menunjukkan bahawa Malaysia telah kalah dalam hujah ataupun pemerolehan balik hak Kepulauan Batu Putih ini. Jadi hal ini akan memberikan perasaan ragu kepada rakyat untuk mempercayai pemimpin mereka dalam memimpin ataupun menangani isu-isu antarabangsa yang berkaitan dengan Malaysia. Kerana mereka melihat bahawa kes ini Malaysia telah kalah. Mereka akan meragui. Mereka akan berfikir dalam
fikiran mereka mengapa Malaysia kalah, bagaimana Malaysia kalah, apa tindakan pemimpin untuk mendapatkan balik kepulauan Batu Putih itu. Seperti yang kita tahu, Pulau Batu Putih itu mempunyai banyak kelebihan. Jadi mereka akan mula meraguilah dengan pemimpin di Malaysia. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita akan ke slide yang seterusnya, iaitu pengajaran yang akan dibentangkan oleh Zul Hakimi. Terima kasih. Di sini merupakan pengajaran maupun iktibar yang boleh negara kita ambil, yakni rakyat kita maupun pemimpin-pemimpin negara kita. Bagi saya, semua pihak perlu memainkan peranan yang signifikan agar peristiwa konflik pertindihan Pulau Batu Putih ini tidak akan berulang semula pada masa akan datang. Berikut merupakan isi-isi yang akan saya utarakan dan perjelaskan secara terperinci sebentar sahaja nanti. Okey, yang pertama, rakyat perlu cakna tentang isu dan juga perkembangan sebuah negara, yakni negara kita, Malaysia. Selain itu, negara juga perlu menyediakan evidence ataupun bukti yang banyak lagikan kukuh. Di samping itu, pemimpin yang berwibawa haruslah diketengahkan dan juga dilantik. Dan akhir sekali, kerjasama antara rakyat dan pemimpin haruslah diperkukuhkan dan juga diadakan. Okey, isi yang pertama yang bakal saya olah iaitu isi rakyat perlu cakna terhadap isu semasa dan juga perkembangan sebuah negara. Tetapi mengapa? Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat tidak boleh mengambil remeh tentang sesuatu perkara yang berlaku. Tidak kira perkara atau isu tersebut hangat diperkatakan maupun isu tersebut tidaklah sebegitu hangat dan tidaklah sebegitu penting. Namun, kita sebagai rakyat perlulah mengambil cakna atau mengambil kisah tentang berita-berita yang telah keluar di mana-mana platform ataupun media sosial. Tidak kiralah media sosial maupun media massa. Hal ini supaya rakyat dapat menambah pengetahuan tentang isu semasa. Tidak kiralah isu yang berkaitan dengan politik, sukan maupun mana-mana isu. Apabila rakyat itu rajin mengambil cakna tentang berita yang bakal mereka baca sehari-harian, mereka mampu untuk menambah ability mereka untuk memilih seseorang pemimpin berdasarkan pengetahuan mereka dan juga pengalaman mereka setelah mereka membuat sesuatu kajian ataupun dengan izin research tentang apa yang telah berlaku dalam negara kita, sama ada kemelut ataupun kejayaan. Apabila rakyat itu setelah mempunyai pengetahuan yang sedia ada ataupun lebih padu daripada apa yang mereka tahu, negara akan harmoni dan juga disanjung tinggi. Oleh itu, rakyat perlulah mengubah pendirian lapuk mereka dan menjadi lebih matang supaya peristiwa konflik pertindihan Batu Putih ini dapat dielakkan lagi. Selain itu, negara perlu menyediakan evidence yang lebih banyak dan kukuh. Hal ini dikatakan demikian kerana apa yang saya lihat tentang kronologi kehilangan Batu Putih ini, negara kita tidak menyediakan bukti yang banyak dan kukuh kepada Mahkamah Antarabangsa. Hal ini menyebabkan kita kehilangan Batu Putih yang sepatutnya menjadi milik kita secara jelasnya. Singapura berjaya untuk menyediakan bukti-bukti dan juga evidence yang mampu berpihak kepada mereka. Bagi saya, negara kita boleh memasukkan evidence seperti isu polisi dan juga rancangan penambangan laut alih Singapura di Pulau Batu Putih. Selain itu, aktiviti lain perlu dipantau oleh Malaysia
ialah Singapura telah memasang radar komunikasi perkapalan di pantai Batu Putih. Apabila kita dapat mengawal ataupun memantau situasi ini, Singapura mungkin tidak berpeluang ataupun tidak mempunyai satu jalan bagi mereka untuk menambat Batu Putih ini. Jelaslah bahawa apabila negara kita menyediakan bukti ataupun dengan izin preparation yang lebih kukuh, nescaya negara kita, nescaya Pulau Batu Putih itu tidak mudah untuk kita hilang. Saya harap peristiwa ini tidak berulang lagi pada masa akan datang, pada kes-kes yang masih lagi dipercarakan di mahkamah antarabangsa. Di samping itu, pemimpin yang berwibawa juga haruslah dilantik. Hal ini dikatakan demikian kerana pemimpin yang berwibawa ataupun berprestij ini mampu untuk meneraju negara, secara khususnya memilih ataupun mencadangkan suatu usul atau pilihan secara tepat dan juga realistik untuk membangunkan sebuah negara ataupun untuk melindungi hak ataupun sesuatu yang mustahak untuk negara. Hal ini rakyat perlulah memainkan peranan yang sangat penting, iaitu dengan memilih pemimpin yang betul-betul mampu memberikan negara kita ini kelebihan ataupun manfaat. Jika pemimpin yang salah dipilih, mungkin peristiwa kehilangan Batu Putih ini akan berlaku semula. Kesannya, apabila pemimpin yang berwibawa dilantik, maka ketenteraman ataupun hasil sebuah negara itu tidak mudah hilang. Hal ini dikatakan demikian kerana pemimpin yang berwibawa ini telah melancarkan ataupun memberi inisiatif supaya tempat-tempat yang kita sudah milik ataupun kita sudah punyai tidak akan terhilang ataupun dengan izin dirembat begitu saja, diambil begitu saja oleh pihak luar. Kita boleh ambil satu iktibar daripada perbuatan pemimpin-pemimpin lama yang ambil bersikap acuh tak acuh tentang perebutan Batu Putih ini. Akhir sekali, kerjasama antara rakyat dan pemimpin haruslah dititik beratkan. Ia merupakan salah satu pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa kehilangan Batu Putih ini. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila rakyat dan pemimpin saling memahami, maka tidaklah tercetus masalah-masalah politik ataupun masalah-masalah yang mampu mengundang kepada kegoyahan tenteramnya sebuah negara ataupun kehilangannya sesuatu perkara yang sebenarnya milik kita. Jadi sebagai intihar ataupun kesimpulan akhir tentang pembentangan kami pada hari ini, izinkan saya menambah sedikit isi ataupun saya punya pemerhatian berdasarkan apa yang telah rakan-rakan saya termasuk saya sendiri utarakan tentang konflik ini. Peristiwa ataupun kesilapan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu ataupun yang berkenaan haruslah kita hentikan dan tidak mengulanginya sekali lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kesilapan ini kita tidak mengambil serius ataupun mengambil cakna terhadap apa yang telah berlaku, peristiwa ini mungkin akan menjadi lebih teruk pada masa akan datang. Mungkin negara kita yang makmur lagi di pekati ini mungkin akan tergadai apabila pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab ataupun korup ini dilantik. Selain itu, Batu Putih sebenarnya pernah di bawah Kesultanan Johor ataupun Kerajaan Johor. Hal ini sebenarnya membuktikan bahawa Batu Putih ini layak sebenarnya berada di dalam pegangan kita. Namun
Singapura berjaya menyediakan usul ataupun evidence yang mampu yang menyebelahi mereka. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ataupun kita sebagai penghuni di negara ini, kita perlulah mengambil cakna dan juga saling bantu satu sama lain supaya keharmonian ataupun ketenteraman negara kita dapat dijamin. Sekian, terima kasih. Sebelum saya menamatkan perbatangan ini, izinkan saya untuk menyusul 10 jari mohon maaf jika kami ada tersalah kata, tersalah bicara, dan juga kami berharap bahawa video ini mampu untuk kalian buka minda dan dapat mengetahui sedikit tentang salah silah atau kronologi konflik Batu Putih dan juga kesannya dan juga apakah iktibar yang boleh kita ambil. Saya harap video ni mampu membantu kepada kalian yang ingin mengetahui tentang lebih lanjut tentang kronologi Batu Putih ini. Sekian daripada kami, terima kasih.